Tuan-tuan dan puan-puan, pada saya sekarang terdapat 3 naskah kitab Jawi bercetak yang bersejarah. Kitab pertama ialah kitab Sairus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang, Sabilul Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang ketiga Turjuman Al-Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Ketiga-tiga kitab ini jika tidak diusahakan untuk dicetak sebegini, barangkali generasi kita tidak akan mengetahui langsung mengenai tradisi persuratan Jawi kita. Cuma soalan dia, siapakah yang bertanggungjawab mengusahakan percetakan besar-besaran kitab tradisi persuratan Jawi sehingga ia selamat ke zaman kita ini? Pada abad ke-19, dengan pengenalan teknologi mesin cetak, terdapat keperluan untuk menyebarluaskan penerbitan bahasa Jawi. Lebih-lebih lagi jika dilakukan oleh pengguna jatinya sendiri. Oleh itu, hal ini telah mendapat perhatian khusus seorang ahli ilmu Melayu yang bermukim di Makkah yang bernama Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Beliau telah dilahirkan di Kampung Senajenjar, Kampung Jambu, Negeri Jerim, Fatani Darussalam pada tahun 1855 Masihi. Beliau kemudian telah berhijrah ke Mekah pada usia 7 tahun bersama ayahnya. Bermula di Mekah, beliau menuntut ilmu dengan pelbagai guru di samping mengembara ke beberapa negeri Islam dan juga negeri Barat. Pengalaman beliau dalam bidang penerbitan bermula semenjak usia muda lagi, iaitu semasa beliau berada di Mesir untuk mengendalikan penerbitan dan percetakan Hidayatus Salikin karya Abdul Samad Palembang yang diterbitkan pada tahun 1880 Masihi oleh Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah Mesir. Kemudian di Mekah oleh Matba'ah Mir'iyah pada tahun 1882 Masihi. Yakni kalau kita congak, beliau pada waktu itu beliau berusia 26 tahun dan 28 tahun. Satu soalan yang menarik tentang bagaimanakah Wan Ahmad Al-Fatani menggerakkan kerja penerbitan kitab-kitab Jawi ini pada zaman beliau. Daripada catatan sejarah, kita dapati dan kita dapat lihat beliau telah memikul tanggungjawab ilmiah untuk memimpin satu pasukan keilmuan yang terdiri daripada ahli-ahli ilmu Melayu di Mekah untuk menjayakan cita-cita mentasheh, menyunting, menerbit dan mencetak kitab-kitab Jawi daripada naskah-naskah tangan atau cap batu. Kata beliau, telah mendirikan dengan fardu kifayah mentashehkan kutub Melayu pada Matba'ah Al-Mir'iyah yang di Mekah Al-Mahmiyah daripada sanah 13,000 hingga masuk ke tahun 13,007, iaitu ini tahun. Dan kasat hamba dengan demikian itu menolongkan muslimin yang mengambil manfaat dengan segala kitab itu hingga hari kiamat. Maka hambalah awal mereka yang mentashehkan segala kutub Melayu pada matba'ah Mesir dan Mekah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada petikan ini dapat kita ketahui bahawa Wan Ahmad Al-Fatani telah berpengalaman bekerja dalam bidang penerbitan dan percetakan, dan tugas yang digalas beliau ialah sebagai seorang pentasheh. Ini bukan sahaja memerlukan kepakaran dalam bidang ilmu yang dibicarakan dalam kitab yang ditanganinya. Bahkan beliau juga perlu mempunyai kemampuan bahasa dan pengalaman mengurus serta mengendalikan jentera cetak untuk menzahirkan terbitan yang bermutu dan boleh dipercayai. Kelebihan ini ditambah lagi apabila Wan Ahmad Al-Fatani telah berpeluang mengembara ke Eropah
untuk melihat teknologi dan juga jentera percetakan pada masa itu. Bahkan berkat hubungan baiknya dengan Khalifah Turki Uthmaniyah, beliau telah berjaya mendapatkan modal percetakan langsung daripada baginda Khalifah untuk mencetak kitab-kitab Jawi kita. Sebagai peneraju penerbitan kitab-kitab Jawi, Wan Ahmad Al-Fatani sememangnya dikenali sebagai seorang ahli ilmu yang berwibawa dan menguasai ilmu akidah, fiqh, hadis, tasawuf, perubatan, di samping menguasai beberapa bahasa utama Islam seperti Arab dan Melayu Jawi. Dengan kepimpinan beliau, beliau telah mewujudkan satu pasukan penerbitan yang terdiri daripada murid-muridnya. Meskipun tiada organisasi yang jelas, tetapi kerja keilmuan Jawi ini telah dilakukan secara berpasukan. Wan Muhammad Saghir telah meriwayatkan bahawa Wan Ahmad Al-Fatani telah berkata, "Saya telah mendirikan pertubuhan tasheh dan saya adalah pengetuanya. Kami berkemampuan untuk menerbitkan sendiri, apatah pula kami telah menghubungi pihak kerajaan Turki dan kerajaan Turki sanggup memodalkan sekalian yang bersangkut paut dengan perkara ini." Daripada penyelidikan yang dilakukan oleh saudari Nurziati Muhammad Rosman, kita dapat mengenal pasti antara beberapa ahli ilmu yang terlibat dalam pasukan pentashihan beliau. Itulah yang diketuai oleh Wan Ahmad Al-Fatani. Dan kumpulan ini ada penasihat, antaranya ialah Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, Muhammad Said Isa Al-Kalantani dan Ahmad Muhammad Yunus Lingga. Dan antara ahli pasukan yang terlibat dalam gerakan pentasihan ini iaitulah Daud bin Ismail Al-Fatani, Idris bin Husin Al-Kalantani, Muhammad Yusuf bin Ahmad ataupun kita kenali dengan Tok Kenali, Abdul Rahman Gudang, Abdul Hamid Kudus yang khusus dalam bahasa Jawa dan Muhammad Amin yang khusus dalam bahasa Bugis. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam menggerakkan rencana besar penerbitan kitab-kitab Jawi ini, Wan Ahmad Al-Fatani telah menghadapi beberapa kesulitan. Lebih-lebih lagi dalam perihal ilmu bahasa Jawi. Sebagai ahli ilmu, beliau berusaha menerangkan bagaimanakah bentuk huruf itu dan bagaimanakah penggunaannya. Seperti katanya, bahawasanya ada bagi kita 4 huruf yang mustakmalah, yang lebih daripada huruf Arab, iaitulah huruf Ca, huruf Ga, huruf Nga dan huruf Nya. Maka Ca itu atas rupa Jim ataupun J yang bertitik 3 di bawah, dan Nga di atas rupa Ghin yang bertitik 3 di atas, dan Ga itu atas rupa Kaf yang bertitik 1 di atas atau di bawah. Beliau juga telah menyentuh dan berkongsikan pengalamannya dalam melaksanakan kerja ini. Pertamanya, dalam perihal huruf Jawi dan penggunaannya dalam kerja percetakan, beliau menerangkan bahawa terdapat kesulitan dalam penerbitan kerana pada waktu itu tiada acuan huruf cetak untuk huruf khas Jawi, atau kadangkala dia enggan dibuat oleh pihak pencetak pada waktu itu. Seperti kata beliau, semaka sudah beberapa kali perhamba menyatakan bagi tiap-tiap orang yang diperintahkan dia pekerjaan mengecap kutub pada Makkah Al-Mukarramah akan demikian itu, dan perhamba menjagakan dia atasnya. Tetapi boleh kata kat sini, mereka tidak hirau akan dia itu. Wallahu a'lam. Selain daripada memastikan bahawa percetakan kitab Jawi yang diusahakan diaturkan dengan baik, Wan Ahmad Al-Fatani juga telah berusaha
memastikan supaya karya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, iaitu dengan memastikan kesahihan pengarang karyanya dan memilih serta membandingkan naskah tangan manakah yang terbaik untuk diterbitkan. Adapun kaedah yang diterapkan oleh Wan Ahmad Al-Fatani ini dapat disusun seperti berikut. Pertama, beliau cuba mengumpulkan kesemua versi yang terdapat untuk judul-judul itu. Jadi, jika belum ditemukan naskah tangan yang asli daripada pengarang, maka naskah tangan salinan akan dikumpulkan sebanyak mungkin. Jika tiada naskah tangan yang ditemukan, maka naskah cetakan batu ataupun cetakan litograf akan digunakan sebanyak mungkin. Dan jika karya itu adalah karya terjemahan daripada bahasa Arab ataupun Parsi, maka terjemahan itu akan dibandingkan pula dengan naskah bahasa asalnya. Jika terdapat karya yang tiada nama pengarangnya, maka Wan Ahmad Al-Fatani akan menggunakan ilmu bahasa untuk menentukan pengarang dan tempat asalnya. Dan daripada gaya bahasa itu, kita dapat kenal pasti siapa pengarang dan tempat asalnya. Dan satu perkara yang penting, jika terdapat pemalsuan atas nama pengarang dan karya itu, maka hal ini akan dinyatakan dalam penerbitan kitabnya. Satu lagi perkara yang menarik, jika bahasa yang digunakan oleh pengarang itu agak sulit dan kedaerahan, maka ahli pasukan pentasih ini akan menyelaraskan dengan bahasa Jawi yang piawai ataupun dipanggil oleh Wan Ahmad Al-Fatani sebagai bahasa tengah. Dan bila karya itu telah diterbitkan dan dicetak dan terdapat maklumat baharu yang diterima, maka pada penerbitan seterusnya maklumat itu akan dikemaskini dengan dinyatakan perubahan yang telah dilakukan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, daripada sejarah Wan Ahmad Al-Fatani ini kita dapat lihat seorang alim ulama itu melakukan kerjanya dengan sangat tersusun dan sangat memberi kesan sampailah kepada kita sekarang. Daya rengkah ilmuwan seperti beliau amat-amatlah penting dalam perkembangan tradisi keilmuan bahasa Jawi. Jika sebelum ini kita melihat bagaimanakah Raja Ali Haji mengaturkan ilmu bahasa Jawi itu, kini kita dapat melihat tokoh seperti Wan Ahmad Al-Fatani memanfaatkan teknologi percetakan pada abad ke-19 dan abad ke-20 untuk menyelamatkan sekaligus menyebarkan lagi persuratan dan tradisi keilmuan bahasa Jawi.